Okay, baik sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya hormati Timbalan Pengarah Dr. Nashidah binti Abu Husin, rakan-rakan pensyarah daripada Jabatan Perancangan Pendidikan Inovasi yang turut sama join bengkel kita pada petang ini, Dr. Fatimah, Dr. Syarif, Dr. Soleha, dan juga ada mentor Puan Wahidah. Itu yang saya nampak, saya dapat okay, Dr. Salina ada juga sini. Okey, terima kasih. Baik, dan pelajar-pelajar anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi tadi kita dah selesai berbengkel, berkongsi berkaitan dengan perisian Mendeley. Jadi Ustaz harap apa yang kita kongsi, apa yang kita belajar pada pagi tadi dapat kita manfaatkan sepenuhnya, khususnya dalam kita nak menghasilkan penulisan ataupun nak menyiapkan pendidikan-pendidikan yang akan kita buatlah, sama ada kita untuk di IPG ni ataupun nanti bila dah grad nanti kan, nak buat nak buat sambung peringkat sarjana, peringkat ijazah Doktor Falsafah, ataupun kan untuk kita nak menulis buku dan sebagainya, boleh kita gunakan perisian Mendeley tu, insya-Allah. Seperti yang Ustaz sebut tadi lah, sekali lagi Ustaz ulang, memang pada peringkat awal kita akan rasa susah sikit nak guna ni kan, benda baru. Tapi insya-Allah kalau dalam masa sebulan, kalau awak guna setiap hari kan, biasakan dengan proses penggunaan tersebut, insya-Allah dia akan jadi lebih mudah. Dan bila kita dah kuasai, kalau kita dah rasa mahir, jangan lupa untuk kita kongsi, kita share dengan kawan-kawan kita. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin dia lambat sikit, dia tak ingat macam mana nak guna perisian tersebut, kita tolong bantu, insya-Allah sama-sama. Mudah-mudahan pengurusan akademik kita lebih baiklah dari segi kualitinya. So baik, petang ini seperti mana yang Ustaz janjikan, insya-Allah petang ini mungkin tak lama lah kot mungkin Ustaz, sebab slide ni pun Ustaz baru je siapkan sebenarnya kan. Jadi mungkin tak berapa sempurna, walau macam mana pun kita di sini kita ada Dr. Syarif, Dr. Soleha, Dr. Timbalan Pengarah ni kan, Dr. Fatimah dan lain-lain, insya-Allah kita sama-samalah bantu. Kalau saya pasti banyak yang kekurangannya pembentangan saya ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama bantulah, insya-Allah Baik, suara saya clear So, saya nak minta seorang lagi. Siapa? Arina ada? Arina lagi lah. Ada Arina? Arina ada? Ada Ustaz. Okay, boleh awak sambung lagi petang ni jadi PA Ustaz? InsyaAllah boleh. Nanti awak handphone guna top up ke guna bil? Saya pakai top up. Okey, nanti habis ni kan Ustaz tolong top up kan awak punya Alright. Kita top up. Okey, nanti habis ni kan Ustaz tolong top up kan awak punya Alright. Okey, kita tengok ni kita tengok slide-nya, insya-Allah. Boleh nampak kan? Arina boleh nampak? Boleh nampak Ustaz. Jelas. Jelas dia tulisan tak nampak, tak apa Arina, petang-petang ni yang penting nampak tu. Apa? Muka facilitator tu, baby face tu kan, insya-Allah dia tak mengantuk lah tu. So link yang di bawah ni dah expired. Ustaz pun tak pasti kan dia boleh tahan lama, rupanya dia lepas kita off tu dia dah expired, tak boleh guna. Alright, so petang ni tajuk Ustaz bagi untuk kita sama-sama belajar pada petang ni, iaitu berkaitan dengan panduan asas penulisan akademik. Panduan asas penulisan akademik. Okey. Saja Ustaz mulakan petang ni dengan slide ni. Dalam hidup ini kita tak boleh buat 2-3 perkara dalam satu masa. Okey, kita terpaksa memilih. Jadi apa yang Ustaz harap, semoga apa yang kita pilih ianya lebih baik dan bermanfaat daripada apa yang kita tinggalkan. Petang ni kan kita ada pilihan kan. Mungkin kita boleh on kan ni, kemudian kita offkan video, kita buat benda-benda lain. Boleh juga kan, Ustaz pun tak tahu, Allah saja yang tahu.
kan, tapi pada saat dah dalam kita memilih untuk join bengkel ni, biarlah apa yang kita dapat daripada bengkel ni dia memberi manfaat kepada kita daripada apa yang kita tinggalkan. Okey, baik, salah satu perkara penting bagi seorang ni, Ustaz ambil screenshot sikit lah daripada bahan-bahan ni. Dia berkaitan dengan bila kita duduk di IPTA ataupun di IPTS, UA atau sekarang orang panggil UA dan US kan, universiti awam dan juga universiti swasta. Termasuklah di Institut Pendidikan Guru, kita tak boleh lari daripada menghasilkan satu penulisan akademik. Sama ada kita nak panggil dia tesis ke, nak panggil dia projek akhir ke, kan, kertas kerja ke dan sebagainya. Semua mahasiswa-mahasiswi ataupun siswa guru, siswa pendidik ni mesti kena lalui, kena kuasai perkara yang berkaitan dengan tesis, kertas kerja ni. Kalau kita di semester, di peringkat awal, awal-awal semester kan, mungkin kita buat kerja khusus. Kerja-kerja khusus tu pun sepatutnya kita kena tulis dalam bentuk yang akademik, lebih nampak akademik. Sebab tu kita kena biasakan untuk menghasilkan penulisan-penulisan yang bersifat akademik. Kalau kita daripada semester 1 dibawa ke semester 2, semester 3 dan sebagainya, kan? Kalau kita dah biasa daripada semester 1, masuk semester 6 kita nak buat tesis kita, projek akhir kita, sudah pasti dah lebih baik. Sebab apa? Sebab kita dah lalui proses tu daripada semester 1, semester 2, semester 3 dan sebagainya. Okey, untuk nak menulis kertas kerja akademik ni, dia tidak sebenarnya menunggu untuk pembentangan kertas kerja di seminar mana-mana lah. Okay. Kadang-kadang kita buat penulisan bukan untuk dibentang, tapi untuk kita sendiri, untuk kita lihat segi kemampuan kita menulis, kan. Untuk nak kita kata macam kalau kita buat kajian tindakan kan, kita nak tengok proses PDP kita dan sebagainya. Tidak semestinya untuk kita buat dibentangkan di mana-mana seminar dan sebagainya. Tapi lebih baik maknanya kita buat sampailah kita boleh bentang, dan akhir sekali sampai boleh kita terbitkan dalam mana-mana penerbitan. Baik, sedikit pengertian penulisan akademik. Okay, penulisan akademik ni yang Ustaz highlight yang merah tu, dia merupakan satu penulisan yang dijalankan secara ilmiah ataupun saintifik. Ada setengah dia sebut sebagai sistematik. Maknanya dia ada prosedur dia ada proses dia ada teknik dan dia ada cara dia. Dia ada syarat-syarat dia. Barulah disebut sebagai penulisan akademik. Maknanya kalau kita tulis WhatsApp kan, itu kita menulis juga kan, ataupun kita tulis diary kan, tapi kita tidak melalui proses-proses saintifik tu, maka dia tidak dinamakan sebagai penulisan akademik. Ilmu ada, tapi dari segi penulisan akademik tu kita kata tidak berlaku lah. Baik, ia mengkaji secara teratur dan teliti sesuatu persoalan. Dia berbeza dari keadaan-keadaan lain seperti kita tulis novel yang berasaskan kepada kita kata angan-angan kita, khayalan kita, rekaan kita. Okay. Jadi keadaan saintifik ni dia berasaskan kepada mana-mana fenomena yang mempunyai keterangan tu, iaitu tiap-tiap kesan mempunyai sebab dia. Maknanya apa sini? Biasanya bila kita buat penulisan akademik ni, kajian-kajian yang kita dilaksanakan ni, dia mesti ada, mudahnya ada objektif, ada persoalan kajian, ada isu. Okay. Daripada situlah kita mengkaji, kemudian kita merujuk, membaca penulisan-penulisan lain, kajian-kajian lain. Kemudian kita buat instrumen dan macam-macam lagi. Itu dinamakan proses saintifik ataupun sistematik. Okay, sebab itu kaedah ini berdasarkan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong oleh bukti. Okay. Penulisan akademik ni dia mesti ada sokongan. Sebab tu tadi kita dah belajar tentang penulisan Mendeley kan, reference, rujukan. Kita tak boleh kita kata main tulis saja tanpa ada rujukan yang benar, yang jelas. Okey.
Okey, apa isu-isu yang berkaitan dengan urusan akademik ni? Kan biasanya kalau kita duduk berdepan ni kita boleh berbincang. Tapi sekarang ni macam Ustaz cakap ni kan, cakap macam menghadap slide ni seorang-seorang ni, kita Ustaz tak nampak apa yang di belakang. Sebenarnya dalam isu-isu urusan akademik ni sangat banyak. Sangat banyak. Okey, Ustaz ambil contoh satu ni dulu lah. Okay, kita buat ni. Arina, Ya Ustaz. boleh nampak apa yang Ustaz share ni? Boleh nampak jelas. Okey, dia ada 1 dan 2 tu lah. Ini yang simple-simple yang Ustaz bagi kan. Boleh beza tak di antara yang nombor 1 dan nombor 2? Bentuk penulisan. Boleh tak Arina? Apa agak-agak beza dia? Secara ringkas. Untuk kita bincang petang ni. Arina Okey, dengar? kalau saya lihat perbezaan antara teks nombor 1 dengan teks nombor 2, yang nombor 2 ni kita nampak dia punya penulisan dia macam lebih teratur. Okey. Dan dia ada macam citation daripada yang dia petik daripada orang-orang tertentu, contohnya kajian Omar 2011. Tapi kalau kita tengok yang nombor 2 ni, dia perangan nombor 1, 2 dan 3 cuma orang yang sama diguna, maksudnya tak ada kepelbagaian, tak ada variasi. Kalau daripada penulisan nombor 1 tu kita tengok dia banyak rujukan, dia ambil daripada contoh Hergert Atkinson dan juga Atkinson 1979, Main 2003, Stone 1992, maksudnya pelbagai lah dia punya rujukan tu berbanding dengan petikan nombor 2. Okey, so maknanya kalau compare yang nombor 1, nombor 2 ni, mana yang lebih nampak akademik lah. Kita bincang konten tu, segi apa kita kata, pandangan pertama tu, belum kita baca isi dia lah kan. Pandangan pertama tu kita lihat kedua-dua ni, mana yang lebih nampak akademik? Arina. Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2. Nombor 2 lebih nampak. Nombor 2 lebih nampak akademik. Okey, kalau kita lihat sini, okey, dia dua-dua ada kajian, ada rujukan kan. Tapi yang nombor 2 ni, dia yang nombor 1 tu lebih nampak perbincangan dia, lebih ada nampak apa nama, sokongan dan sebagainya kan. Tapi kalau nombor 2 ni dia macam apa? Dia sebut je satu, kajian tu macam dia kurang-kurang mendalam. Dia sebut benda yang sama, orang sama kan. 1, 2, 3, 4 tu. Walaupun tidaklah kata salah, tapi dari segi kualiti perbincangan yang penulisan yang masuk akademik ni, nombor 2 ni dia agak kurang lah. Dia tak ada macam perbincangan di situ. Okey. Okey, etika penghasilan kertas kerja akademik. Okey. Kita biasa dengar tentang apa nama? Plagiat kan? Plagiat. So, mengelak diri daripada melakukan plagiat merupakan penekanan yang sewajarnya ditekankan dalam diri oleh semua mahasiswa. Ini Ustaz screenshot je ni. Sebab tak masa untuk nak type balik, Ustaz tak sempat nak ni. Jadi, walau macam mana pun, isinya situ dia berkaitan dengan kita melakukan plagiat. Okay, plagiarism. Kita ambil orang punya, kemudian kita masuk dalam penulisan kita tanpa kita bagi kredit kepada penulis satu. Kemudian kita ambil tanpa kita ubah apa-apa pun. Kan, kecuali lah yang kita tak boleh ubah ni, contoh apa macam falsafah pendidikan kebangsaan. Kan, kalau kita ambil daripada orang lain, kita rujuk, kita masuk dalam penulisan kita, takkan kita nak ubah pula ayat falsafah pendidikan kebangsaan tu kan. Kalau macam tu okey. Tapi kalau ayat-ayat lain, pandangan dia, pendapatan daripada kajian dia dan sebagainya, maka kita perlu ubah. Maksudnya kita perlu buat ayat kita sendiri. Tapi idea tu kita boleh pakai, ayat tu kita kena buat ayat kita sendiri. Sebab tu istilah plagiat ni diambil daripada perkataan plagiarism yang boleh didefinisikan sebagai perbuatan mencedok kata-kata, idea dan lain-lain daripada orang lain dan menggunakannya sebagai karyanya sendiri. Ini kalau banyak ni, kalau kita kalau Ustaz pun semak kerja-kerja khusus pelajar kadang-kadang kan, memang langsung tak ada citation, langsung tak ada rujukan kan, dia ambil sebiji-sebiji. Jadi istilah yang tepat dalam bahasa Melayu dia ciplak lah. Okey, kalimah ciplak ni diambil daripada bahasa Jawa, wallahualam.
Ya, dengan membawa maksud meniru atau mengutip karangan orang lain tanpa izin daripada penulisnya ataupun mencuri karangan orang lain. Okey, ciplak juga boleh dimaksudkan dengan meletakkan kertas kosong di atas gambar atau tulisan yang ada dan menirunya. Ini yang kita kena jaga. Ini antara isu-isu yang berkaitan dengan putusan akademik. Sebab tu nanti khususnya pelajar-pelajar yang semester 6 ni yang akan akan buat kajian, melaksanakan kajian ini, kan? Kena jaga ni. Daripada awal lagi penulisan kita elakkan daripada kita menciplak orang kata sebiji-sebiji. Kan? Sepenuhnya 100%. Kita ambil daripada orang lain, kita masuk dalam kajian kita, kemudian kita declare bahawa ini adalah tulisan kita, kajian kita. Ingat setelah kita telah menipu diri kita. Kemudian orang lain baca pun tertipu juga. Jadi sebab tu kena berhati-hati. Jangan ciplak, buat ayat sendiri. Baik, ciri penulisan akademik yang berkesan. Okay. Yang pertama, fakta tu mesti disampaikan secara sistematik. Okay, sistematik. Kemudian penulisannya mesti cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian-andaian tanpa disokong oleh mana-mana bukti dan sokongan. Sebab tu nak menulis ni kena cermat lah, kena hati-hati. Tidak menulis untuk memenuhi kehendak golongan-golongan tertentu. Kan? Kita manipulate data untuk nak menyokong kumpulan ni dan sebagainya. Kan? Bila kita buat kajian, bila kita ada instrumen soal sidik dan sebagainya, bila dapat data tu, tengok data tu macam tidak menyebabkan ada satu kumpulan, satu golongan, satu pihak yang rasa macam tak boleh terima data tu. Kemudian kita ubah suai, kita manipulate. Kan? Kita tukar dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan lah. Itu dikira sebagai kita menipu data dan sebagainya. Okey, penulis hanya menulis untuk memaklumkan tentang sesuatu dan tidak bersifat prejudis. Okey, penulisan akademik bersifat sistematik. Dia mesti bersifat sistematik. Maknanya setiap langkah tu, setiap proses tu ada. Sebab tu kita dah pernah belajar kan dalam, awak pun dah pernah belajar 3143 ni kan, asas penyelidikan. Kan, dia ada proses-proses tu, ada pendahuluan, ada apa lagi, penyataan masalah, kemudian ada apa lagi, ada objektif kajian, ada persoalan kajian, ada hipotesis bagi yang buat kajian tinjauan, kemudian dia ada metodologinya, pelaporan, discussion dan sebagainya tu, kan, itu semua tu adalah disebut sebagai sistematik. Dia ada prosedur yang jelas dan sebagainya. Baik, penulisan akademik tidak bersifat emosional. Sebab tu kita buat kajian ni tak boleh masuk, kita buat kajian ni sebab geram kan, sebab marah, sebagainya, tidak sepatutnya berlaku lah. Okey. Ia dikemukakan atas ada sebab dan pengertian satu masalah. Okey. Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Mesti ada bukti. Kalau kita tulis dalam penulisan kita, tesis kita, katakan kita tulis satu perenggan. Kemudian kita tak ada sokongan. Memang tak ada sokongan, kan? Jadi dia seolah-olah macam kita telah membuat tuduhan. Katakan kita kata guru-guru tidak melaksanakan PDP sewaktu masa musim PKPP. Titik itu je. Tanpa ada sokongan ataupun ada kajian-kajian dibuat oleh siapa-siapa, itu dikira sebagai istilahnya sebagai kita menuduh. Sebab apa? Sebab kita tidak ada bukti ataupun references yang menunjukkan ini daripada kajian mana-mana. Itu kena jaga. Kecuali lah ayat kita biasa kita kalau kita buat mungkin satu subtopik kan. Okey, kita mulakan dengan pendahuluan sikit, kemudian perenggan yang kedua tu pandangan-pandangan orang lain dan sebagainya, discussion. Mungkin perenggan akhir kita buat kesimpulan pandangan kita sendiri. Itu tak apa kalau tak disokong oleh rujukan ataupun bukti yang lain, tak apa. Sebab itu memang pandangan kita buat rumusan daripada pandangan-pandangan yang telah kita bagi di atas. Okey, menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Tidak ada kenyataan yang boleh menimbulkan keraguan. Okey, penulisan akademik dia tidak bersifat argument. Argument ni apa? Argument? Apa Arina argument? Argument ni macam apa? Macam menuduh ke? Boleh tak?
Balah, macam menuduh. Perbalahan, Ya betul. perbincangan. Tidak, itu bukan tujuan dia. Balah. Dia tidak bersifat argumen tu. Dan dia juga tidak bersifat persuasif. Persuasif ni macam macam memujuk gitu kan. Tak ada. Macam Melayu tu tak ada. Bukan itu sifat dia musan akademik ni. Jika musan berkenaan berjaya mengubah pandangan pembaca, ia bukan melalui kaedah persuasif ataupun argumentasi ataupun pencerahan pendapat ataupun melalui protes, tetapi melalui fakta yang kita dapat daripada kajian kita. Kalau kajian kita buat, kita edar soal selidik, kita bagi instrumen kan, ataupun itu yang buat kuantitatif. Kalau yang buat kualitatif kan, dia temu bual, dia tengok pemerhatian melalui pemerhatian, dokumen dan sebagainya. Apa yang dia dapat data tu, itulah yang dilaporkan. Ya. Baik, penulisan akademik tidak akan memutarbelikkan fakta kerana ia merosakkan tujuan penulisan akademik. Okey, ataupun disebut sebagai manipulate. Kita data yang kita dapat tu kita tidak bersetuju dengan data yang kita dapat tu, kemudian kita manipulate supaya lagi nampak baik, nampak cantik, nampak bagus dan sebagainya, sebagai contoh. Okay. Ataupun ia juga tidak akan melebih-lebihkan sesuatu kerana ia akan menunjukkan motif penulis yang mementingkan diri sendiri. Jadi itu bukan bersifat akademik lah. Kalau bersifat akademik ni, kalau benda tu A lah yang kita report. Kemudian kalau kita nak buat discussion, kenapa A, ada yang sokong A, ada yang tidak sokong A dan sebagainya, itu dalam bentuk discussion. Yang biasanya kalau kita buat tesis ni dalam bab 5 lah. Okay, dalam bab yang kelima tu, chapter 5 tu, biasanya kita akan ada discussion ni. Itu pun dalam bentuk akademik. Dalam bentuk akademik. Okey, itu dari segi ciri-ciri. Kemudian kita tengok yang ada Ustaz jumpa sikit bahan ni berkaitan dengan isu pemerenggan ni. Betul tak tahu Allah istilah ni. Perenggan-perenggan ni. Sebab ada kadang-kadang pelajar dia buat, contohnya dia hantar assignment kerja khusus kan. Satu muka surat tu, satu perenggan. Tak ada perenggan. Ataupun dua perenggan yang panjang-panjang dan sebagainya. Jadi bila kita buat penulisan akademik ni kan, dia mesti ada elemen aspek pemerenggan ni kena jagalah. Biasanya bila kita tengok, kalau ustaz ni belum baca lagi penulisan ini, bila tengok satu perenggan itu pun dah nampak dah kita kata tidak akademiknya penulisan kita. Okey. Sebab kita setiap perenggan perlu dapat membangunkan satu topik ataupun idea. Topik bagi setiap perenggan harus mengikuti secara logik daripada topik perenggan terakhir dan seharusnya membawa kepada topik perenggan sebelumnya. Maksudnya dia ada kesinambungan. Kesinambungan ini kena bacalah. Cara-cara ni macam mana nak bagi nampak setiap perenggan tu dia ada kesinambungan cerita tu. Okey. Orang yang mahir menulis, yang biasa menulis, banyak membaca kajian-kajian, tesis dan sebagainya, dia akan nampak bagaimana proses nak menulis bagi setiap perenggan itu. Okey, walaupun ada perenggan yang mengemukakan fungsi yang berbeza, tetapi semua perenggan dalam laporan projek ilmiah ini seharusnya dapat membangun idea yang berkaitan dengan tajuk projek. Ada kaitan dengan tajuk. Kemudian boleh mengemukakan dan juga menambah maklumat. Okey, boleh bagi penerangan kan. Ada contoh, ilustrasi dan sebagainya. Jangan ada juga nampak banyak bagus. Kan? Tapi tidak berkaitan dengan topik kajian kita, tidak berkaitan dengan kajian kita. Sebagai contoh, kita buat kajian tentang nak melihat proses pembelajaran murid-murid kan. Topik tu subtopik tu cerita tentang nak melihat proses pembelajaran murid-murid. Tapi yang kita cerita banyak-banyak tu berkaitan dengan pengajaran guru. So dia tidak berkaitan. Sebab tu ini kita kena jagalah. Kita kena jaga. Sebab tu bila pemeriksa baca, bila supervisor baca kan, pensyarah baca, dia akan nampak ni. Sama ada kita ni menulis ni kena tak kena dengan topik kita, dengan objektif kajian kita. Ustaz ingat ini pun dah diterangkan kan oleh pensyarah yang mengajar subjek 3143 ni. Ini cuma sekadar ulangan sajalah. Okey, elemen lain iaitu berkaitan dengan ejaan dan tata bahasa. Okey, menulis dengan jelas menggunakan penggunaan kata dan tata bahasa yang betul mengikut bidang atau subjek. Bahasa yang digunakan perlulah bahasa yang standard dan baku dan bermakna. Okey, ada makna. Ini pun satu cabaran ni bagi yang nak menulis penulisan akademik ni.
Bukan saja di peringkat nak buat ijazah pertama ni. Orang buat PhD pun, master PhD pun, bila berkaitan dengan ejaan dan tata bahasa ni, kadang-kadang kita terpaksa kita kena kita bagi orang lain untuk semak, kita kena bagi pakar lain untuk semak kita punya tata bahasa kita, ejaan kita. Kadang bila kita buat sendiri kita tak perasan, bila kita bagi orang lain baca, baru tahu rupanya adalah dengan iyalah pun kita tak boleh nak beza. Kan ia itu pun tak boleh nak beza. Ia dengan ianya ke sebagainya pun kita tak tahu kat mana kita nak letak. Okay, ini contoh-contoh lah yang kita kena alert. Kita kena pastikan benarlah, kita tak boleh main kita kata main belasah je. Dia ada tu di situ. Okey, menggunakan gaya pasif dengan kata ganti nama orang ketiga dan bukan kata ganti nama pertama atau kedua, iaitu saya, kami, anda dan sebagainya. Ini semua kena jaga. Kena jaga kan? Kalau kami ni siapa kami? Biasanya kalau kita buat urusan akademik, kata gantinya tu biasanya tak boleh lah kita tulis dalam urusan akademik kita. Kan? Sebab apa? Sebab dia agak pasif lah, maknanya menggambarkan orang ketiga dan kita tak tahu siapa orang tu. Okey, mengelak daripada penggunaan kata-kata yang usang ataupun klise ataupun yang slang-slang ni. Tak boleh nak tulis dalam tesis kita, kecuali memang kita buat kajian tentang perkataan-perkataan gini, so okey lah. Okay. Kemudian penyuntingan. Penyuntingan perlu dilakukan untuk memastikan penulisan adalah tepat dan lebih jelas. Sebab tu kita bagi kepada editor. Kita bagi pada editor. Ada orang yang mengeditkannya. Orang yang mahir tentang bahasa ni, kita bagi dia untuk edit. Okay. So semasa edit tu apa kita lihat? Kesalahan bahasa. Apa nama lagi? Tengoklah tu, objektif, nak baiki ejaan-ejaan dan sebagainya. Itu tujuan untuk kita edit. Alright. So kita terus kepada panduan menulis senarai rujukan. Okay, ini secara ringkas. Baik, sebelum Ustaz bagi kepada senarai rujukan ni, mungkin ada daripada pensyarah-pensyarah yang nak tambah. Dr. Syaril mungkin, Dr. Solehah ke, kan? Kalau ada nak tambah-tambah berkaitan dengan isu-isu penulisan akademik ni, saya persilakan. Dr. Syaril. Okey, Assalamualaikum. Ya. Boleh dengar Ustaz? Okey, dengar cantik bang. Sila bang, tambah-tambah. Okey. Okey. Apa yang Ustaz cakap tadi ada benarnya. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar semua, tolong ambil itu sebagai satu refleksi untuk kamu memperbetulkan kembali apa yang telah kamu laksanakan di dalam penulisan ketika kamu membuat proposal tempoh hari. Okey. Saya minta maaf sebab saya hanya bercakap bagi kumpulan PK1 sahaja, sebab saya hanya membaca mereka punya kajian. Walau bagaimanapun yang lain boleh ambil iktibar daripada kesilapan-kesilapan yang dibuat. Walaupun kajian itu cantik, menarik, tetapi ada banyak perkara yang perlu kamu bagi penekanan. Okey. Yang pertama sekali, dalam penulisan akademik, seperti yang Ustaz Dr. Nasri tunjukkan tadi, sama ada contoh 1 ataupun contoh 2. Okey. Saya selalu menyatakan bahawa apabila kita membuat penulisan, kita elak bercerita tentang orang. Kebanyakan pelajar, dia suka menggunakan cerita-cerita ataupun kupasan daripada orang lain, seperti menurut Ali 2018, menurut orang ini, menurut orang ini. Jadi semua yang ditulis itu hanyalah merupakan kupasan yang pada saya dia bukan membuat kajian dia, tetapi dia membuat ulasan sahaja. Jadi seperti yang Ustaz dah tunjukkan tadi, contoh yang pertama adalah lebih baik, di mana dia mempunyai idea dia dan idea itu disokong dengan kajian-kajian lain. Oleh sebab itu, pada anak-anak IPG KPM, ingat, semasa kita membuat penulisan, kita mesti menyatakan idea kita dan disokong dengan idea orang lain,
supaya apabila orang lain nanti akan menggunakan kajian kita, dia akan merujuk menurut kamu 2020 apa yang kamu katakan. Elak daripada membuat kupasan ataupun ulasan sahaja dan lebih fokus kepada apa yang kamu nak buat. Yang kedua, mungkin kita belum masuk lagi di masa akan datang. Okey, kamu akan membuat penulisan seperti yang Dr. Nasri katakan tadi. Saya suka menggunakan satu istilah, biar data berbicara. Biar data berbicara bermaksud kita bukan menulis untuk kepuasan orang. Kita tidak menulis untuk memuji sesuatu perkara walaupun daripada data yang kita kumpulkan itu menunjukkan hasilnya negatif. Jadi dalam kita membuat penulisan ilmiah, kita biar data berbicara. Jadi apabila kita ditanya tentang perkara tersebut di dalam Viva dan sebagainya, kita katakan ini adalah merupakan hasil daripada kutipan data. Bukan saya yang nyatakan, tetapi data yang menyatakan ataupun data yang menunjukkan. Okay. Kemudian, yang ketiga, saya suka daripada kelemahan lepas, saya dapati bahawa banyak rujukan-rujukan yang diambil oleh pelajar-pelajar daripada sumber yang tidak sahih. Contohnya ialah alamat internet. Alamat internet tidak boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. Sumber rujukan dia mesti datang daripada sumber yang sahih. Sama ada daripada website organisasi-organisasi tertentu seperti UKM, UM yang diterima oleh dalam sistem. Bukannya blogspot dan sebagainya. Jadi elakkan daripada kamu menyatakan bahawa rujukan kamu itu ambil daripada laman internet dan sebagainya. Okey, yang keempat, saya suka bila Dr. Nasri kata tadi ialah prosedur betul. Dalam kita membuat kajian penulisan ilmiah, yang paling penting ialah prosedur. Sebab apa yang saya dapati, sebahagian besar daripada pelajar, apabila kamu membuat proposal, saya selalu menggunakan istilah sila balik rumah. Maksudnya kamu bercerita di semua tempat kamu benda yang sama. Kamu cerita tentang sampel. Kamu cerita tentang sampel, dekat instrumen ada sampel, dekat sampel ada sampel, dekat mana-mana bahagian pun ada sampel. Semua bahagian kamu masukkan, kamu ceritakan tentang sampel kamu. Jadi apabila kamu dah tulis tentang sampel kajian kamu, kamu jangan ulang lagi dekat tempat lain. Sebab seperti yang digunakan oleh bekas supervisor saya dahulu, dia menyatakan bahawa jangan melakukan pengulangan. Itu sebab bila saya semak proposal kamu, banyak saya tulis dekat situ, ulangan, ulangan, ulangan. Jadi bila kita dah cerita sekali, kita jangan cerita dekat tempat lain benda yang sama. Istilah yang selalu saya gunakan, saya minta maaf apabila orang baca, dia boleh membaca dan dia tak peka. Jadi jangan kita ulang banyak-banyak kali. Biar dia mengikut dia punya prosedur itu supaya prosedur itu betul. Dan yang terakhir, satu lagi nasihat saya kepada semua anak-anak IPG KPM, kajian kamu, proposal kamu sebahagian besar sangat bagus. Elakkan plagiarism. Satu lagi yang saya nak berkongsi dengan kamu adalah tentang istilah. Apabila kita bercakap tentang istilah, istilah itu mesti konsisten. Konsisten maksudnya kita menggunakan istilah yang sama daripada awal hingga ke akhir. Jangan di peringkat awal kita menggunakan sampel, tiba-tiba muncul pula dekat situ responden. Timbul pula dekat situ peserta kajian. Maksudnya satu benda yang sama, kamu menggunakan 3 istilah yang berbeza.
So itu yang saya boleh kupas daripada apa yang Dr. Nasri cakapkan tadi, dan I hope kamu akan gunakan itu untuk memperbaiki balik semula kamu punya penulisan akhir yang kedua nanti. Okay? So Dr. Nasri, itu yang boleh saya kongsikan pada petang ini. Okay? Thank you bang. Okey, baik. Terima kasih terbaik Dr. Syahrir atas ulasan tadi tu. Jadi saya pun dapat belajar, dapat ingat balik kan. So anak-anak pelajar pun saya harap ambil note apa yang disampaikan oleh Dr. Syahrir tadi yang telah membaca proposal anda semua tu. Baik, terima kasih sekali lagi bang. Dr. Solehah mungkin kalau ada sikit. Saya rasa saya tak ada tambah apa-apa sebab saya rasa saya setujulah dengan apa yang Dr. Nasri dan Dr. Syahrir cakap. Carry on. Okay, thank you. Okey. Kita ada TP dekat sini kan. Dr. Norshidah ada sini tak? Sekejap tengok. Dr. Norshidah ada? Saya tak nampak pula sini. Dr. Norshidah ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Nazri. Ya, okey tu Haji Zul Syam. Okey. Minta maaf saya nak mencelah lah. Okey. Sebab saya pun terpanggil sebab sepanjang saya bertugas di APG, beberapa tahun saya bertugas sebagai penyelia lah. Okey, baik. So saya nak kongsi satu je tip yang saya kongsi dengan pelajar-pelajar yang telah bergraduat, iaitu pertama, jangan buat kerja tu terlalu lewat. Sebab nanti masalah yang akan datang ialah pada penyelia yang menyemak. Memang banyak masalah. Kadang-kadang terutama bila mereka keluar praktikum dan sebagainya, waktu yang sebelum ni, mereka terlepas pandang dengan kerja buat yang mereka kena selesaikan. Iaitu mereka kena sediakan satu-satu. Ni tip yang kedua. Pelajar yang bawah bimbingan saya, kebanyakannya saya sediakan senarai semak. Contohnya tadi macam ditegur yang dimaklumkan oleh Dr. Syahrir tadi bagus, tapi pada saya suka mereka sediakan senarai semak, contohnya chapter 1. Penggunaan, sebab waktu saya menyemak kertas cadangan, proposal tu, pengulangan perkataan, subjek, responden dan sebagainya kerap berlaku. Kadang-kadang terpaksa saya semak, pelajar tu bawa laptop depan saya, semak satu-satu hard copy dengan soft copy dia tu supaya dia nampak kesilapan yang berlaku. Jadi saya galakkanlah pelajar-pelajar ni bila menulis sesuatu macam penulisan akademik tu, kalau boleh chapter 1 ada sebut apa, tu catatkan rujukan siapa, apa dia kata, supaya kita buat kita senarai semak, supaya bila ditegur oleh penyelia, pelajar tu terus kesan di mana yang macam Dr. Syahrir kata tu, balik rumah semula tu maksudnya betul. Sebab pelajar ni kadang-kadang dia menerawang, bercerita sampai kadang-kadang terkeluar daripada apa yang nak diceritakan. Itu saya ada dua tip dan itu saja. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian ni. Jadi anak-anak pelajar kan, boleh ambil tip pertama, jangan buat last minute. Okey, buat last minute ni memanglah apa pun kalau last minute, macam mana kita nak kualiti yang baik tapi kerja kita last minute. Memang dia tak ada hubungan tu. Okey, kemudian checklist. Okey, checklist yang sebenarnya disebut oleh Tuan Haji Zul Syam tadi. Yang lain ada lagi pensyarah nak ni ataupun timbalan? Dr. Timbalan, Dr. Norshidah, saya nampak ada kat sini. Tak apa, teruskan dulu. Okey, Dr. Norshidah jangan keluar nanti sebelum tamat ni. Saya nak minta bagi sepatah dua kata. Boleh InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Dr. Norshidah, ada? Orang kuat Prosman. Okey, tak apalah Okey. Dr. Nasri, okey. Assalamualaikum. Okey, ada. Okey. Sila sikit saja nak dengar suara, nak tengok, nak mantau. Ada ke ataupun tak ada kan? Okey. Ada. Apa ni mencari cari apa ni mic tadi mana mic ni tak jumpa. Okey, santai-santai petang-petang kita bersama dengan anak-anak kita petang ni. Tahniah Dr. Nazri.
tahniah JPPI kerana telah menganjurkan slot daripada pagi tadi sampai ke petang ni untuk pengisian anak-anak kita. Okey, masalah plagiat tu memanglah orang kata tu kalau kita tak dapat tengok betul-betul memang dia berlaku lah, berlaku. Kadang-kadang kita menulis pun kadang terplagiat, kadang kita tak perasan kita melakukan plagiat tu. Sebenarnya bila kita menulis pun kadang-kadang berlaku plagiat pada diri sendiri, plagiat ke atas bahan sendiri. Maksudnya begini, kita mungkin dah pernah menulis satu-satu artikel ataupun satu artikel ataupun pernah menulis satu penulisan akademik di mana kita rasa itu kita punya. Bila kita nak buat artikel lain, kita copy paste 100% artikel kita tu. Artikel yang pertama tu kita copy 100%, lepas tu kita buat satu artikel lain. Memang pada pendapat kita itu artikel kita kan, kita nak jadikan dia sebagai sumber rujukan. Memang bagus, memang digalakkan supaya kita menggunakan balik kita punya sumber rujukan tu. Sebab kalau dalam jurnal berindeks, kalau kita punya jurnal itu sentiasa digunakan oleh orang lain, kita punya indeks kita akan semakin meningkat. Jadi salah satu untuk meningkatkan kita punya indeks tu adalah kita mesti gunakan selalu kita punya rujukan. Masalahnya dia mengambil 100% daripada rujukan yang ditulis asalnya, di copy masuk ke artikel kedua. Sebenarnya boleh ambil tapi dia ada persen dia. Dr. Nazri kan, kita tak boleh ambil berapa patah, kita ada had patah perkataan yang boleh diambil. Macam kita buat rujukan untuk artikel-artikel lain. Betul kan Dr. Nazri? Itu plagiat atas diri sendirilah, walaupun itu adalah artikel kita sendiri. Jadi untuk mengelakkan daripada kita menulis ataupun kita mengambil 100% ayat yang asal, eloknya bila kita baca, kita rumuskan balik atau menggunakan perkataan sendiri. Jadi plagiat itu dapat dielakkan lah atau dikurangkan. Apapun good luck lah untuk anak-anak. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tuan Syah. Jadi yalah berkaitan dengan plagiat ni. Kita nasib baik kita sekarang ni kita kata IPG belum ada lagi software yang berbayar macam Turnitin kan. So kalau kita banyak berlaku plagiat pun kita tak susah nak detect kan. Tapi mungkin satu hari nanti IPG bila IPGM ada beli perisian Turnitin itu, masa tu memang kita boleh detect lah dia punya tu. Okey, baik, mungkin kita untuk next slot yang akan datang kan, program-program yang akan datang, mungkin kita boleh bicara kita buat satu talk tentang plagiat sahaja untuk kita menambah baik kualiti penulisan kita. Okey, insyaAllah Dr. Nur Syah. Baik, terima kasih. Tuan Haji Zulisha minta off mic boleh tak? Oh, sorry. Okey bang, tak ada masalah. Okey, kita terus sikit lagi. Okey, ini berkaitan dengan ini yang simple-simple je lah insyaAllah. Ini pun sama, kalau saya tersalah ke apa ke, saya ingat rakan-rakan pensyarah boleh bantulah. Mungkin saya takut info saya ni mungkin agak ketinggalan dan sebagainya. Boleh betulkan saya lah. Okey, ini contoh buku lah. Biasa dalam urusan akademik ni kan, buku, jurnal kan, apa lagi? Tesis. Apa lagi itu yang biasa kita guna ni lah. So kalau buku ni dia ada paling kurang kena ada 5 syarat ni. Tadi kita dah belajar dalam Mendeley kan, bila kita masuk bahan tu jenisnya buku, maka dia perlu ada nama penulis, okey, tahun terbit, tajuk buku ataupun judul buku, tempat terbit dan juga nama penerbit, nama penerbit. Okey. Kemudian tesis. Okey, tesis. Ini contohlah, sebagai contoh kan, buat tesis sendiri. Okey, nama penulis, tajuk, jenis tesis. Kalau kita jumpa tesis tu tesis sarjana, so kita tulis tesis ijazah sarjana apa-apalah.
Okey. Okey, tajuk dan juga universiti. Kemudian jurnal. Okey, jurnal. Ini contoh jurnal akademika ni. Okey, bila dia dalam jurnal ni, bisa anak-anak pelajar pun dah biasa tengok kan jurnal ni. Ada yang dia download satu artikel, ada yang dia download satu jurnal. So dalam jurnal tu dia ada banyak artikel. So bagaimana kita nak tulis? So kita yang pertama nama penulis. Kalau nama tu ada 4 orang, 5 orang, tulislah semua 4, 5 orang tu. Kemudian tahun terbit, bila diterbitkan. Okey, kemudian tajuk artikel. Tajuk artikel, kemudian nama jurnal tersebut. Okey. Kemudian kena ada volume ataupun siri. Ada jurnal yang dia tak ada siri tapi dia ada volume saja. Ada kadang jurnal dia tak ada siri, dia ada volume sahaja. Volume ni kadang-kadang volume 1, 2, 3. Okey. Begitu juga dengan siri. Ada yang dia guna siri 1, 2, 3 ataupun bulan dan sebagainya. Ikutlah macam mana jurnal tersebut lah. Gaya. Kemudian yang paling penting juga, bila kita ambil artikel daripada jurnal ni, dia mesti ada muka surat. Okey, muka surat. Okey, muka surat jurnal tersebut. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke 6. Syarat untuk kita tulis dalam rujukan kita lah. Kalau kita nak masukkan dalam Mendeley tadi pun, make sure maklumat-maklumat ni mesti ada. Okey. Kalau tak ada, bahan tu kita download tu contohnya tak ada nama jurnal, tak ada nama diterbitkan di mana-mana, kita boleh cari lagi. Sebenarnya mungkin ada, tapi yang artikel yang kita download tu dia tak ada. Dia ada di tempat lain. So kita kena cari. Okey, panduan menulis senarai rujukan. Yang ini saya screenshot daripada buku panduan yang dibuat oleh pihak IPGM. Okey, ini yang gaya IPGM lah ni. Okey, panduan menulis senarai rujukan. Okey, kalau seorang pengarang. Okey, nama akhir, last name, nama keluarga atau nama keluarga dahulu diikuti oleh huruf pertama nama awal pengarang. Contoh ni semis F ni kan, Ustaz pun tak ni lah. Okey, ini ikut APA ni. Kan? Seperti mana yang kita dah sebut tadi, pagi tadi, kalau PO punya APA ni, dia tak ada nama orang perempuan. Sebab apa? Dia guna surname, nama keluarga. Nama keluarga. Okey, so kalau kita jumpa, kita tulis macam ni lah. Okey, tahun, kemudian macam ni lah dia punya format dia. Kemudian ada ataupun 2 hingga 7 pengarang. Okey, kena senaraikan semua. Okey, ini panduan yang diberi oleh pihak IPGM. Okey, nama akhir / nama keluarga dahulu diikuti oleh huruf pertama nama awal pengarang. Gunakan simbol dan, bukannya DAN. Okey, nampak ni gunakan simbol dan. Contoh sini, Grace dan juga Gregory ni. Dia ada N ni kan. Jangan tulis dan. Okey, guna simbol ni. Okey, Kamaruzaman Bakri, Rohaida Cik Dan. Okey, kita maknanya kalau ikut PGM ni, dia tidak ikut 100% APA lah. APA kemudian dia ada buat kita kata modified sesuaikan dengan gaya penulisan IPG sendiri. Contoh Rohaida Cik Dan, okey, Rosnani Noh. Tahun 2004, okey. Nampak Dan ni. Dia nak tunjuk Dan ni. Okey, sila dia. Okey. 8 atau lebih pengarang. Okey, masukkan senarai 6 pengarang pertama diikuti dengan 3 titik elips. Masukkan 6 je. Kalau katakan kita jumpa artikel tu dia ada 10, nama penulis dia ada 10. So kita tulis 6 kan. Kemudian selepas tu kita dot macam ni lah. Okey, roda dan sebagainya ni sampai sini dia titik-titik. Gitu. Okey Dan dengan nama pengarang terakhir. Maknanya di tengah-tengah tu ada lagi 2-3 orang nama ni. Ni cara dia. Okey, kemudian pengarang Melayu. Jangan letak bin ataupun binti. Contoh Datuk Ismail bin Kamus. So bila kita tulis dalam rujukan Ismail Kamus saja. Okey. Kemudian Arina, okey Arina? Okey Ustaz. Dengar suara Ustaz semua jelas. Okey, kemudian kalau pengarang tu Cina. Artikel tu Cina ataupun buku yang kita itu memang penulis dia Cina. So nama keluarga surname diikuti oleh huruf pertama nama keluarga yang seterusnya. Chai, Jin, Fai, kan? Tulis Chai sebab dia Cina ni nama keluarga dia duduk di depan.
Kan? Tan Bun Hyong. Tan Bun Hyong. Tan tu nama keluarga, Bun Hyong tu nama dia. Kan? Jadi letak nama keluarga tu di depan, kemudian yang di ujung tu kita letak apa? JF ni lah. Okey. Ini contoh. Okey, pengarang Cina dengan nama Inggeris. Vincent Fu Hiap Khian. Macam mana nak tulis? Okey. Ini cara tulis dia. Okay, nama keluarga diikuti dengan oleh huruf pertama, nama pengarang yang seterusnya. Okey. Contoh dia Fu VHK. Tu. Kan VHK ni. Vincent Hiap Khian ni dia duduk ni. Letak nama family dulu. Ini nama campuran lah. Kan dalam tu ada nama Cina dan juga nama Inggeris. Okey. Ini cara tulis dia. Ni kita cuma ulang kaji je ni. Ustaz rasa pelajar-pelajar dah didedahkan insya-Allah mungkin masa kita buat masa belajar 3143 dulu. Ustaz agak didah. Kalau tak didedahkan, okey, ambil peluang ni kita refresh balik. Okey. Supaya betul cara kita menulis rujukan. Ustaz pun bila baca ni sikit sebanyak dia refresh balik kepada diri Ustaz ni. Kadang-kadang kita terlupa. Kita melakukan kesilapan sebabkan kecuaian kita. Okey, nama India ataupun Sikh. Okey. Di ni apa di? Siapa tahu di? Ni son of. Ni anak kan? Daughter of. Okey, daughter of dan son of. Anak lelaki dan anak perempuan kan? Okey, kalau katakan nama Cina kan, Maniam anak lelaki. AL tu jangan kita tulis. Jangan tulis okey. Pamjik Singh. Macam ni je tulis. Kalau dia anak lelaki ke semua tu tak. Jangan gitu. Sama jugalah dalam Melayu tadi tu, binti tu jangan kita tulis. Okey, kemudian nama yang diwarisi. Gunakan nama yang diwarisi. Raja Ahmad Nizar. Kena tulis Raja Ahmad Nizar. Sebab ini dia waris. Okey, waris. Kita dekat APG ada tak siapa-siapa nama Said ke kan, Raja ke Tengku, itu kena tulis penuh. Okey, kurniaan ataupun gelaran. Tinggalkan gelaran seperti Datuk, Tan Sri, Tun, Profesor, Doktor Haji. Contoh dia bagi sini, Tun Dr. Mahathir Mohamad. So kita tulis dalam rujukan kita Mahathir Mohamad saja. Okey. Kalau ada Datuk Sri, tak payah tulis Datuk Sri kat depan-depan tu. Tulis nama dia saja. Ini kadang banyak berlaku ni. Kalau kita buka assignment, mudah kita jumpa ni kesalahan-kesalahan yang macam ni. Jadi kena hati-hatilah. Dia biasa kadang berlaku tu bila kita copy paste je. Dah copy kemudian kita paste tanpa kita edit, tanpa kita betulkan ayat dan sebagainya, kan? Kita terdedah kepada melakukan kesilapan-kesilapan seperti inilah. Kemudian agensi, persatuan ataupun institusi sebagai pengarang. Okay, gunakan nama lengkap rasmi. Contoh kan, Kementerian Pelajaran Malaysia. So dalam rujukan kita di belakang situ, Kementerian Pelajaran Malaysia. Tulis penuh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tadi kita dah belajar Mendeley kan, kalau author macam ni dia tak ada pengarang, memang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Pendidikan Guru, Institut Pendidikan Guru. Itu kita kena tulis penuh. Kalau Mendeley tadi tu kita kena klik kat institution / organisation tadi. Okey, badan korporat, gunakan nama lengkap yang rasmi. Contoh Committee of Bank. Okey. Committee of Bank Rakyat. Bank Rakyat, tulis nama penuh. Okey, nama penuh. Baik. Kemudian nama persidangan, conference, tidak perlu memasukkan nombor dan bilangan. Okey. Contoh sini kan. Ni FOSS International Conference on Science and Mathematics Education. Dia ada seminar antarabangsa sains dan pendidikan sains dan matematik kali keempat. Bilangan ini tu tak payah. Kita tulis International Conference on Science Education dan juga tahun saja. Bilangan tu tak perlu. Okay, kita just tulis kita kata nama conference itu saja. Okey, kemudian pengarang tidak diketahui, tidak ada pengarang. Okey, gunakan tajuk artikel sebagai menggantikan nama pengarang. Ini yang dibuat oleh gaya yang dibuat oleh IPG lah macam ni. Developing a teamwork 2006. Ini contoh kalau kita jumpalah pengarang yang tidak diketahui ataupun tidak ada pengarang.
Ada setengah ni dia letak garis, satu garisan saja. Ada juga macam tu. Itu format tu. Tapi kalau ikut yang PDM punya ni, dia akan dia nak macam ni lah panduan cara menulis dia. Okey, senarai rujukan, buku rujukan dan bab dalam buku, book chapter. Okey, jenis rujukan seluruh buku, sama ada dia bercetak versi yang bercetak. Okey, bentuk am dia pengarang. Ini dia punya formula dia kan. Okey, pengarang, kemudian tahun, tajuk dia, tempat terbit, penerbit. Okey, pengarang, tahun, tajuk tajuk buku tu, kemudian di mana dia diterbitkan kan, dan juga penerbit dia. Contoh ni ni lah ni, Eagle Woods ni kan. NJ ni Ustaz tak pastilah kat mana negara ni. Dia punya penerbit dia Prentice Hall. Prentice Hall. Okey, seluruh buku versi elektronik. Kan buku elektronik yang kita download, buku-buku yang e-book tu. Okey. So macam mana nak tulis dia? Ini yang standard kita. Okey, dan pengarang, kemudian tahun, tajuk buku, retrieve from apa? Buat macam ni. Retrieve from HTTP, e-books. Ini contohlah. Kena buat macam ni. Ini cara. Kan kadang-kadang bila kita Google, kita dapat buku-buku yang yang berbentuk e-book ni yang kita download tu, kita masuk macam ni. Okey. Kemudian bab dalam buku versi elektronik. Versi elektronik. Okey. Okey, nama pengarang. Kemudian tajuk chapter tu dalam apa? Okey, dalam. Okey, kalau kat sini dia ni yang editor ni. Tapi dalam tu ada banyak artikel lagi. So kalau kita tengok buku yang tu ada dalam buku tu ada book chapter kan, ada. So dalam dia yang nama depan tu dia editor je. Yang penulis sebenar dalam buku setiap bab tu. So cara nak tulis dia dia kurang macam ni. Okey. Ini kemudian in. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh tulis in ni DLM lah pun boleh juga. Ada yang tulis DLM kan, gantikan in ni dalam ni. Ni bahasa Inggeris ni. Okey, kemudian retrieve from apa? Okey. Buku yang telah diedit lebih daripada sekali. Ni dia punya cara dia. Okey, nama pengarang. Okey, berapa orang, kemudian tahun, kemudian tajuk buku edit, kemudian tempat terbit dan juga penerbit. Contoh macam inilah. Okey, ni ada ni 5 kali. Edisi yang ke-5. Edisi yang ke-5. Dia ada mungkin ada buku yang edisi yang ke-4, ke-3, ke-21 kan. Ini contoh buku yang ke-5 kan. Title of book and ini edition ni. Edition berapa. Okey. Jadi boleh ni cara dia. Kemudian rujukan atas talian dan tiada pengarang ataupun editor. Okey. Tiada pengarang ataupun editor. Contoh title of ni. Non-date ni tanpa tarikh. Dia tak ada tarikh. Okey. Kemudian dalam apa? Okey, ini cara dia lah. ND tu maknanya no dates. Kita tak jumpa tarikh dia. Tarikh tak ada. Tahun tu tak ada. Okey. Biasa kalau kita jumpa dokumen-dokumen bahan-bahan yang lama-lama ni kadang dia tak ada tarikh. Dia tak ada tarikh dia tu. Pun cara nak tulis dia begini. Okey, senarai rujukan terbitan berkala. Okey, bahan terbitan berkala merujuk kepada bahan yang terbitkan secara berkala seperti jurnal, majalah, surat khabar. Kan siapa yang tanya Ustaz pagi tadi tu macam mana surat khabar tu boleh tak boleh? Okey, boleh. Kita tengok macam mana nak tulis rujukan dia. Okey, ini dia punya sifir dia. Rujukan dia, okey. Pengarang, kan. Okey, kalau ada 3 orang pengarang lah. Kemudian tahun, tajuk artikel, apa nama kita sebut ni? Title of article ni macam apa saya nak sebut tajuk ataupun tema tu lah. Dia kurang kot. Kemudian ada volume dan juga pages. Okey. Contoh sini jurnal dengan DOI ni. Kan tadi Ustaz dah tanyakan apa makna jurnal DOI ni.
Biasanya kalau dalam tesis-tesis, kalau orang bidang sains kan, kalau lagi banyak DOI ni yang Ustaz difahamkan, lagi bagus. Sebab apa? Sebab artikel itu sudah didaftarkan. Digital Object Identifier. Itu maksud DOI. Kan? Digital Object Identifier. Maknanya rujukan itu sudah didaftarkan. Dia ada nombor siri dia. Dia ada nombor siri dia ni. Ni contohlah cara menulis dia. Okey, di DOI ni. Boleh masukkan. Okay, boleh masukkan. Okey, ini contoh jurnal artikel tanpa DOI. Okey, artikel biasa akan bercetak macam kita jumpa dalam jurnal dan sebagainya kan. Macam ni cara dia. Ada pengarang, kemudian tahun, tajuk, jurnal apa, kemudian volume ataupun isu, kemudian dia ada pages. Kalau jurnal tu online kan, so kita retrieve daripada apa tu, kita masuk kat sini. Okey. Biasanya kita boleh detect ni kalau bagi soft copy kan, supervisor pasal dia boleh nak make sure kita betul ke atau apa kita benar-benar rujuk ataupun tidak ni kan. Dia boleh klik kat sini, dia akan pergi dekat mana dokumen itu berada, kat mana kita ambil, kat mana kita baca. Begini. Kemudian artikel dalam majalah. Okey. Contoh tulis dia, contoh Mak Azlan, ada tahun, ada bulan. Kan, contoh kita ambil dalam majalah mana-mana, penting artikel tu kan, berkaitan dengan kajian kita. Ini cara tulis dia. Dalam majalah. Majalah apa? Majalah contoh majalah yang akademik sikit lah. Contoh macam majalah siswa ke, majalah majalah Art Islam ke dan sebagainya. Kan? Benda tu kita nak sebagai bahan rujukan kita. Cara dia apa? Tahun dan juga bulan. Ini buat beza dia. Tahun dan bulan. Kemudian kalau ada volume lah. Dan dia juga muka surat. Muka surat. Okey. Kemudian artikel dan surat khabar. Siapa tanya Ustaz tadi? Kan surat khabar. Macam mana nak tulis? Ni. Kan? Nama mesti kena ada lah. Kemudian kalau surat khabar ni kan dia keluar harian. So apa beza dia? Yang tadi tu mungkin dia majalah keluar 11 kali. So dia tak ada tarikh. Macam kalau surat khabar kena masukkan tarikh. Tahun dan juga bulan dan tarikh. Kemudian 2012 5 Februari. Tajuk dia nama akhbar, pages dia apa muka surat dia 5 dan 56. Ini cara tulis dia nak. Sekiranya sambungan artikel pada muka surat lain tetapi tidak mengikut urutannya, disenaraikan semua muka surat dan dipisahkan dengan koma. Contoh artikel tu ada dua, contoh dia ada dalam muka surat 5, muka surat 6, kemudian dalam muka surat 9. Okey, 5, 6, koma, letak 9. Itu kalau kita ambil bahan daripada artikel yang ditulis dalam surat khabar. Kemudian artikel surat khabar maya ataupun atas talian. Kan? Ini cara tulis dia. Retrieve from apa? Contoh kita baca dalam News Straits Times ke, berita harian online ke, Sinar ke dan sebagainya kan. Jadi ini cara tulis dia. Cara tulis dia. Yalah, mungkin ada kajian-kajian yang memang bahan tu memang daripada surat khabar. Dia tak ada dalam buku. Kan? Isu-isu tu dalam surat khabar. Jadi kita kena tulis lah. Ikut format artikel yang tulis dalam akhbar. Kalau yang ini yang printed, yang bercetak. Yang ni online. Bila sebut online je, dia mesti ada HTTP ni. Okay. Retrieve from link ni lah. Okay. Ini berkaitan tesis pula. Okay, tesis. Dr. Falsafah kan. Okay, ini cara tulis dia lah. Dalam Quran kita buat macam ni. Okay, kalau tidak diterbitkan, ini cara tulis dia. Okay, nama pengarang, tahun, tajuk, kemudian apa nama tu? Tesis Dr. Falsafah ke, tesis sarjana ke, ini dalam bahasa Inggeris. PDM bagi dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita tukarlah, maknanya tesis Dr. Falsafah, tesis sarjana sebagai contoh. Okey, pembentangan kertas kerja ataupun poster. Ini cara tulis dia. Okey, kata pembentangan kertas kerja kan. Dalam mana-mana seminar. Okey, contoh sini lah tadi, nama, tahun, kemudian bulan berapa, tajuk, kemudian kita sebut ni, paper ni telah dibentangkan
dalam apa? Dalam International Conference Science Math Education kali yang ketiga di Penang. Okay. Ada yang universiti, kalau macam UTM kalau tak Ustaz, dia ada kena letak lagi tarikh conference tu. Tapi kalau ikut yang IPGM punya ni, dia tak ada tarikh lah. Format kita dia tak perlu tarikh. Okey, kita kerja dalam persidangan dicapai atas talian atau secara maya. Ini cara tulis dia. Bila online je, dia mesti ada retrieve ni. Retrieve from ni. Kan? Okey, kertas kerja dalam penerbitan, dalam persidangan yang diterbitkan. Okey, ini format-format dia lah. Okey, boleh tengoklah, Ustaz tak perlu baca lah satu-satu ada semua panduan. Tinggal kita sama ada kita nak rujuk ataupun tidak saja. Okey, kalau video, video, blog, katalah kajian kita ni memang berkaitan, ada video-video sebagainya kan. Nak mengkaji video sebagainya, ini cara tulis dia. Okey, kena ada ni lah. Kalau maknanya video tu kena ada lah maklumat tentang video tu. Okey, blog dan sebagainya. Okey, lengkap ni. Okey, ini pun komunikasi peribadi, temu bual, perbualan oleh telefon dan sebagainya pun boleh kita masukkan sebagai dalam rujukan kita. Contoh kat sini nama, kemudian komunikasi peribadi. Berapa hari bulan dan juga apa kita kata? Tahun. Tahun bila. Okey, ada Okey. Habis itu tentang format-format. So kita terus sikit kepada panduan memetik rujukan ke dalam teks. Arina, Ustaz, boleh suara Ustaz masih okey lagi? Okey Ustaz, jelas Ustaz. Panduan memetik rujukan ke dalam teks. Pula. Okey. Ini yang dalam buku panduan tu ada. Ustaz tolong baca hari ni, tolong screenshot, tolong buat untuk awak. Nanti lepas ni ambil lah slide ni. Buat bagi cantik-cantik kajian kita. Okey, seorang pengantar menuntut ada penulis. Okey, ulasan literatur perlu dibuat secara meluas dalam melaksanakan suatu kajian kerana ia membantu menjelaskan isu dan masalah secara komprehensif. Menurut Creswell, okey tengok ini dia letak di ujung, kan? Yang ini diletak di apa nama di apa kita kata di depan. Di depan. Okey. Ini salah satu contoh cara menulis seorang. Cumanya yang nak letak di depan ni sebenarnya kalau ada Ustaz pernah bagi kursus lah. Yang letak di depan ni biasanya yang kita sebut sebagai pertinent author. Pertinent author. Maknanya contoh pertinent author ni memang kalau orang sebut tentang ni, memang dia lah yang tokenya. Tuan punyanya. Contoh contoh kalau orang sebut wawasan 2020. Kan? Menurut Nasri 2017, wawasan 2020, itu tak apa kita kata segi tidak akademik. Kan walaupun betul ambil wawasan 20 tu ada disebut dalam tesis ataupun yang disebut oleh Nasri tadi. Tapi disebabkan wawasan 2020 ni dia ada author dia. Siapa kalau sebut? Menurut Mahathir Muhammad. Betul lah sebab itu idea dia. Walau sebut wawasan 20, ada. Apa lagi contoh? Islam Hadari. Menurut Abdullah Badawi, Islam Hadari begini. Okey, dia layak. Okey. Dan lain-lain lah contoh-contoh lain. Apa lagi Satu Malaysia ke apa ke. Itu contoh-contoh yang kita boleh katakan sebab istilah dia sebut pertinent author. Pertinent author. Kalau saya salah nanti penjelasan lain boleh betulkan saya. Okey, ini contoh cara kita nak menulis seorang pengarang. Okey, seorang pengarang merujuk kepada pengarang yang sama buat kali kedua dalam ayat berikutnya. Ini contoh dia bagi. Menurut Tokson 2000, kan? Aktiviti fizikal sangat penting kerana ia berupaya meningkatkan kecerdasan dalam kalangan murid-murid. Kemudian ayat selepas tu dia lagi, kan? So tak perlu letak tahun. Ini panduan yang dibagi oleh IPGM supaya standard lah gaya penulisan kita. Sebab kita pun ada standard kita. Kalau Ustaz sebut, kadang UKM dia ada standard gaya UKM, UTM ada gaya UKM. Kita IPG pun ada gaya kita. So kita ikutlah yang telah dibuat ni. Okay. Jadi kalau kita sebagai pensyarah pun, mungkin pensyarah ada sini kan, kita kena jangan kita ikut universiti kita. Kita kena ikut standard yang telah ditetapkan oleh IPGM. Baik, dua pengarang. Macam nak tulis? Okay, Marsha dan Rosman. Macam ni okay, lebih kurang macam ni lah. Kemudian 3 ataupun 4 pengarang. Okay, 1, 2, 3.
Kemudian suntingan pertama dalam teks. Okey, bila next kan perenggan yang kedua ataupun dekat tempat lain ataupun dekat bab 5 nanti kan kita jumpa lagi manusia ni, orang ni pengkaji ni Holland ni. So kita letak Holland et al. Holland et al. Kalau Mendeley dia akan italic kan et al tu. Ini kita kena betulkan lah, ikutlah format kita. Kan et al tu dia tak italic kan. Dia tak sending kan. Alright. 6 atau lebih begini cara tulis dia. Okey, 6 orang ataupun lebih lah. Biasa kita jumpa yang penulis ramai-ramai ni biasanya artikel lah. Kertas-kertas kerja seminar kita akan jumpa lah penulis ramai-ramai ni. Ya. Okey. Ini pun cara dia sama. Kan? Badan berkumpulan. Okey, macam nak tulis. Okey, pertama kita tulis KPM. Kita jumpa lagi KPM ada kemudian lagi kita hanya tulis macam ni lah. KPM 2016. Okey. Kemudian pengarang dengan nama keluarga ni. Ni Spencer ni satu family kan. Ni cara tulis dia. Okey, yang tak ada pengarang. Tulis ni dia punya apa nama kita kata? Sunting 2-3 perkataan pertama daripada artikel yang kita rujuk tu. Okey, begitulah nilai ni. Sampailah bawah ni . Okey, memetik terus daripada sumber dia tidak selari dengan petikan paragraf yang di atas tu. Dia ada indent sikit, setengah inci. Okey, last sekali rujukan belakang. Okey, rujukan belakang. Ini cara dia. Mesti ada lah. Okey, nama, kemudian baris yang kedua tu kita spacekan dia, ya. Kita tabkan dia. Dia macam ni. Okay. Langkah 1, kemudian bawah tu langkah 2. Okey. Ini contoh rujukan belakang. Okey. Last Q&A. Laju Ustaz pergi sikit ni. Alright. Boleh terima tak? Yang ujung-ujung tadi tu. Yang ujung tu technical. Ustaz cuma tunjuk je. Nanti bila nak menulis mestilah kena apa kita kata? Kena rujuk lah. Kena rujuk kan. Bila kita nak menulis ni baru kita nampak. Oh, nama 3 orang macam mana kita nak tulis. Nama 4 orang macam mana kita nak tulis. Kan? Kena rujuk. Ustaz ni pun kadang tak hafal. Format tu tak hafal. Kan? Kita kena rujuk. Okey. Itu penting sebabnya bila rujukan ni, bila kita bagi orang baca penulisan kita, artikel kita, kalau rujukan kita pun kita tak kita macam buat lebih kurang. Kan? Ada haji, ada datuk seri, ada doktor dan sebagainya. Itu tidak menggambarkan kualiti penulisan kita. Kesungguhan kita dalam menghasilkan sesuatu penulisan. Jadi penting, sangat penting untuk kita pastikan rujukan kita itu tepat dan ikut standard yang telah ditetapkan. Macam kita kena ikutlah yang panduan yang diberi oleh FPJM. Ada dalam buku panduan kita tu ada. Kan? Ustaz pasti mesti dah ada. Semua dah pernah rujuk. Dan Ustaz pasti pensyarah pun dah ajar tentang bagaimana nak menulis rujukan. Ini yang kadang bila antara kelemahan kita lah. Bila kita buat assignment kan, kerja khusus kita tak ikut rujukan yang panduan cara-cara nak menulis rujukan seperti mana yang ada dalam buku panduan disediakan oleh pihak IPJM. Okey, Ustaz rasa daripada Ustaz setakat tu dulu. Jadi Ustaz nak buka kalau ada tanya apa-apa. Okey, sekejap Kalau Ustaz tak boleh jawab, ada sini Dr. Syarif masih ada, Dr. Salah ada lagi, ramai lagi, Dr. Fatimah pun ada. Okey. Okey, satu lagi. Okey, cantik Dr. Syarif dah masukkan dalam chat box ni. Alright.
Okay, good. Okay. Ustaz boleh tak share link Meet ni dengan slide nanti? Okay, insyaAllah boleh, tak ada masalah. Okay, kalau dalam rujukan lebih daripada 2 orang, tapi dalam rujukan mesti tulis semua. Sebab bahagian rujukan adalah penghargaan. Tak boleh share. Okay, baik. Ini maksud Dr. Syarif ni, di belakang ni, rujukan akhir tu. Betul Dr. Syarif? Dr. Syarif? Betul Ustaz. Di Betul, belakang, betul. rujukan belakang kena tulis semua. Kalau ada 8, 9, 10, semua kena tulis. Yang dalam Ya, teks saja. semua. Ya, yang dalam Ya. teks saja yang kita ringkaskan. Okey, baik bang. Ada lagi berkaitan dengan rujukan? Ini kita kena hadam ni. Yang nak buat pengurusan akademik, yang apa, tesis ni mesti kena hadam. Mesti seboleh-bolehnya, tak apa nanti Ustaz bagi PowerPoint ni, boleh jadikan sebagai rujukan. Dan boleh juga tengok buku-buku rujukan dengan dibimbing oleh para pensyarah lah. InsyaAllah. Okey, lain-lain. Ada soalan daripada pelajar? Mungkin kalau ada, boleh tanya dulu. Kalau Ustaz boleh jawab. Kalau tak jawab, mungkin Dr. Syarif dan lain-lain pensyarah boleh bantu. Ada anak-anak pelajar? Soalan? Boleh kecap tak yang Ustaz bagi tadi tu? Kan dah pening lah. Ada soalan? Ataupun okey, ada rakan-rakan pensyarah nak tambah dari segi pengisian rujukan tadi? Silakan. Kalau ada, Dr. Syarif, Dr. Soleha. Okey, kejap ni ada pelajar tanya. Ustaz dekat rujukan pertama, okey, antara Ustaz dekat rujukan, antara rujukan pertama dengan kedua, perlu jarakkan ke? Maksud saya double enter. Tadi kita kena tengok tadi yang OUM bagi apa, OUM pula apa, BGM bagi tadi tu, dia ada margin dia kan. Ni. Tengok ni. Siapa yang tanya tadi tu? Boleh nampak lagi kan yang Ustaz share ni, Arina? Boleh Ustaz, nampak. Okey, ini langkau dia. Okey, satu langkau. Okey. Dan dua, mana sini ni tab lah, ikut dia punya format ni. Okey. Boleh ya Anis? Nanti tengok slide yang Ustaz bagi nanti tu. Nanti Ustaz akan share slide nanti. Okey, kamus dewan, putuskan nama pengarang. Ini tulis kamus, biasanya kamus dewan, tahun, kamus dewan dan juga tahun. Sebab kamus dewan tu tak ada nama pengarang. Betul Dr. Syarif ya? Kalau saya salah. Dia sama juga macam Al-Quran. Ya, betul. Macam Al-Quran kan, betul, tak boleh. Tak boleh nama Muhammad Al-Quran, tak boleh. Tak ada. Dia Al-Quran. Ya. Kalau kamus dewan, tahun, kemudian dewan bahasa dan pusaka sebagainya, ikut format buku lah. Okey. Ustaz, slide Mendeley pagi tadi harap kongsi. Okey, insya-Allah boleh, nanti Ustaz bagi. Nanti Ustaz bagi pada Arina. Arina betul? Arina. Ya Ustaz. Nanti awak nanti Ustaz bagi contact number, nanti Ustaz send dekat awak lah. Kalau Ustaz tak ada ni, tak ada apa? Tak ada yang lain ni, Ustaz tak ada contact. Boleh nak Okey, boleh Ustaz. Okey, tak apa, nanti Ustaz bagi, Ustaz top up lah. Okey. Okey, Ustaz, apa perbezaan antara latar belakang kajian, latar belakang masalah dan metaan masalah? Wah, ini dah masuk research. Ini Dr. Syarif macam mana? Terus jawab Dr. Syarif. Apa beza? Ini panjang ni bahas ni. Kalau beza latar belakang kajian, latar belakang masalah dan penyataan masalah ni. Itu nanti kita buat slot lain ya, Ustaz, panjang tu. Panjang. Itu panjang. Okey, Alihah, nanti kita akan buat slot lain. Kita akan buat slot lain insya-Allah. InsyaAllah ada lagi beberapa slot kan. Tak tahulah antara benda yang Ustaz ingat nak buat, kita nak bincang macam mana kita nak dapatkan sumber-sumber apa, isu-isu ni masalah. Isu-isu dah masalah, dah pening Ustaz cakap. Macam mana kita nak dapatkan isu. Kita nak dapatkan daripada mana? Daripada mana kita nak dapatkan tu? Masalah, problem segmen dan sebagainya tu kat mana? Itu pun satu topik, satu slot yang agak menarik. Biasanya kita duk tengok ambil daripada kajian kan. Adakah daripada kajian saja? Banyak ada paling kurang ada 5. Paling kurang ada 5. Ustaz sebut sikitlah.
ada dalam dia dalam keyword model. So apa itu model? InsyaAllah next slot akan diorganiskan oleh JPPI. Itu Dr. Surah akan bagi. InsyaAllah. Alright. Okay. Ustaz. Dr. Ya. KJ, saya nak tambah sikit pada pelajar-pelajar kita. Sila. Okey, apabila kita nak membuat penulisan akademik, the first thing yang student kena buat mestilah membaca untuk membuat rujukan. Masalah sebab saya rasa kebanyakan pelajar kita, dia intend tu dapat information daripada mulut ke mulut. So sebagai nak masuk sebagai menjadi ahli akademik, kita mesti dapatkan sumber yang lebih sahih, iaitu lebih bercetak. Jadi bila pelajar-pelajar nak memulakan penyelidikan, first kali mahu ataupun tidak mahu kena membuat pembacaan untuk mendapatkan maklumat. Contoh macam Ustaz Dr. KJ Nasri dah bagi tahu, buku panduan telah pun dikeluarkan oleh IPJM. Itu adalah kitab utama yang kamu kena hadam, perkara-perkara basic yang kena tahu. Jangan mengambil jalan yang singkat untuk bertanya kepada pensyarah A, pensyarah B, pensyarah C. Lepas tu, untuk membuat keputusan, pelajar-pelajar akan buat summary. Menurut pensyarah A, kami kena buat macam ni. Menurut pensyarah B, kami kena buat macam ni. That is the wrong way untuk nak membuat kajian. Kita jangan melepaskan diri kita dengan meletakkan apa yang orang suruh. Jadi, ingatan saya kepada pelajar, Ustaz Dr. KJ bagi ni adalah sebagai reminder. Apa-apa pun kita kena rujuk daripada sumber yang sahih, kena membaca. Okey, dan kalau macam tadi tu tanya apa perbezaan latar belakang kajian, latar belakang masalah, pernyataan masalah, first kali sebelum diadakan kursus, saya minta pelajar-pelajar membaca dulu. Kalau tak membaca, jadi kita tak akan faham apa yang sedang dibahaskan, apa yang sedang dibicarakan. Sebab kita semua akan take for granted, okey, orang ni cakap macam ni, kita akan ikut. Sedangkan kita tak faham sumber itu apa. Okay, jadi peringatan saya pada pelajar untuk coming soon ni, untuk menjadikan pendidikan kita lebih mantap, mesti membaca dan kena faham sumber yang kita dapat tu. Okey, saya rasa itu je dah saya nak bagi maklumat kepada pelajar Dr. KJ, sebab saya rasa banyak isu-isu ini akan timbul bila membuat kajian. Pelajar akan mengatakan, pensyarah tu suruh buat macam ni, pensyarah tu suruh macam ni. It's not about the pensyarah, it's about you adalah pengkaji. Awak yang memutuskan keputusan di tangan awak, kerana kajian itu adalah kajian dan penyelidikan awak. Para pensyarah hanya memberi input dan menjawab berdasarkan soalan yang ditanya, sahih berdasarkan masa dan ketika soalan itu ditanya. Jadi setiap kajian itu terpakai dan terguna apabila menjadi jawapan jika ditanya pada masa dan ketika itu betul untuk apa yang ditanyakan. Sebab pensyarah itu tidak akan memahami apa isi kandungan 100% yang sedang diperbahaskan untuk dia maklumkan 100% betul. Jadi tanggungjawab penyelidik untuk memastikan benda itu sepadan atau tak sepadan dengan apa yang dia perkatakan di dalam penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pelajar tersebut. Okeylah, itu je saya nak beri penekanan supaya tak berlaku isu staggered tak mantap apa yang ada. Sebab pelajar ni dia tahu, cuma nak memantapkan lagi kena membaca dan faham apa yang dibaca. Okey, itu saja Dr. KJ. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih Dr. Syol. Jadi kita ada panduan kan, kita ada panduan. Saya sebut tadi lah kan. Pensyarah ni daripada UTM. Kalau saya ikut gaya UTM saya ni kan. Kemudian orang ni ikut gaya UKM, ini ikut UIA dan sebagainya. Dia jadi celaru. So asasnya rujuk kepada buku panduan yang telah dikeluarkan oleh IPJM, dia standard, insya-Allah. Okey, yang lain tu terima kasih Dr. Syarif dah jawab tentang tu kan. Sumber primer dan sekunder tu. Okey, elakkanlah, maknanya kalau boleh jangan ambil yang utama. Okey, saya nampak Dr. Norsyah. Ada pandangan Dr. Norsyah, silakan. Okey, terima kasih Dr. Nasri. Saya nak berkongsi sikit dengan pelajar, boleh tak Doktor? Okey, boleh. Saya presentkan satu benda je ya. Sekejap je saya ambil. Okey, terima kasih Dr. Syol. Dr. Syol, mutekan mic.
Okay, thank you. Alright. Sekejap ya. Okey. Alright. Ustaz Okay. nampak tak apa saya punya jadual saya ni? Okey, nampak. Okey, ni sebenarnya untuk panduan anak kita bila membuat kajian. Ini adalah contoh jadual untuk membantu kita membuat satu ulasan, ataupun mungkin ada yang sebelum ini terkiar-kiar untuk mencari teori, untuk mencari tajuk yang sesuai untuk research kan, tapi tajuk semua dah okey lah sekarang kan, dah buat pembentangan proposal. Okey, jadual ni sebenarnya apa yang kita dah baca tu kita boleh masukkan dalam jadual ni. Dekat sini saya tulis kod atau number artikel. Saya letak kod ni sebab saya sebenarnya sebelum ni ada step yang lain macam mana kita nak guna kod tu, tapi yang ni untuk rujukan saya lah, untuk rujukan kita. Maksudnya kita nanti akan banyak artikel, sebenarnya kod ni akan membantu kita mencari artikel dengan lebih cepat sebenarnya. Kalau bahan-bahan yang kita dah kumpul tu. Okey, untuk yang kolom kedua ni kita tulis tajuk artikel yang kita baca. Kemudian kita tulis ya. Boleh besar sikit tak? Mata tak terang. Oh, mata tak terang pakai lampu Kak. Thanks. Yes. Okay. Sorry Kak, saya guna wajah ya. Okey, boleh? Okey, Boleh. saya nampak lah. Okey, Dr. Zalilah nampak? Okey kot. Tutup ni. Okey. Tu, pangkah dulu yang people nge-chat tu. Baru nampak besar sikit. Oh, okey nampak. Sekejap saya tarik ni. Okey, nampak besar dah. Okey, minta maaf jadual ni tidak berapa cantik sebab dia tak compatible dengan sebab saya buka guna format lain. Okey, berbalik tadi ni kod ni sebenarnya kod yang kita letak pada setiap artikel yang kita baca. Saya letak kod ni untuk memudahkan kita mencari artikel yang kita baca semula. Sebenarnya ada cara dia lah. Cara kita membuat kod tu. Kemudian ni tajuk artikel, kita tulis tajuk artikel yang kita baca, letakkan nama penulis. Okey, letakkan nama penulis. Mengapa kajian ni penting? Bila kita baca, kita mesti tahu kepentingan kajian tu, dia mesti tercatat kat situ kan. Tulis dekat sini. Kemudian sebab utama kajian ni dilakukan, tengok objektif dia. Objektif pada kajian tu kita masukkan. Tu metod kajian yang dilakukan, teori atau model yang terdapat dalam kajian tersebut. Lepas tu dapatan kajian dekat sini. Okey, dapatan kajian. Okey. Kemudian Allah dah hilang, saya tak pasti. Sekejap saya cuba besarkan lagi. Sebenarnya kita ada lagi sekejap. Sebenarnya ada kolom lagi, Allah. Ni dia. Okey, dapatan kajian sebelah ni ada lagi kolom iaitu apa kelompangan yang ada. Satu lagi tambah kolom kat sini, kelompangan yang terdapat pada kajian tersebut. Okey, kalau perlukan contoh yang ini nanti saya bagi yang kolom yang betul lah. Cuma saya nak tunjukkan bahawa kita boleh buat jadual macam ni. Bila kita dah ada jadual macam ni, kita ada beberapa artikel kita masukkan dalam ni, bila kita tengok sahaja jadual ni, kita akan dapat satu conclusion ataupun kita boleh bina ayat sendiri bila kita buat satu perbincangan dalam satu penulisan itu. Jadi masalah merujuk tanpa kita ulas ayat kita sendiri tu dapat dielakkan lah. Dekat sini pun nanti kita nak tengok kelompangan yang ada tu, jadi kita boleh dapatkan satu kajian baru atau cadangan. Lepas tu dekat sini pun ada teori-teori, kita tengok teori mana yang paling banyak digunakan yang sesuai dengan kajian kita. Ini sebenarnya panduan lah. Memang mula-mula tu agak penat sikit lah agak penat untuk kita masukkan benda ni. Tapi
Sekarang banyak artikel dalam online kan, jadi kita boleh copy paste. Kalau boleh kita buat isi penting lah, sebab kalau kita just copy paste akan banyak lah dalam jadual ni. Bila kita buat isi penting, ringkasan akan dapat dilakukan. Ni sebenarnya sebagai perkongsian sahajalah jika berminat nanti saya bagi jadual ni. Sebenarnya sebelah sini ada lagi, sebab itulah format yang saya guna ni tak dapat menyokong saya punya jadual yang simple ni. Okay, saya tersilap guna format masa buka tadi. Okey, itu sajalah Doktor kalau ada sebarang pertanyaan. Okey, baik. Okey, alhamdulillah sangat bagus. Dia bukan kalau nak memang kena bagi je, nak tak nak kena bagi je. Dia tak ada lagi pilihan. Tak ada lagi. Benda baik ni kena bagi. Orang nak guna tak guna yang itu ni kan. Benda baik ni kita kena share. Boleh boleh bagi boleh, tapi harap boleh gunakan lah, bukan bagi simpan masuk dalam museum. InsyaAllah dia orang guna ni, insyaAllah. Bagus tu. Ini itulah anak belajar ni, kalau kita dapat cara ataupun teknik bagaimana kita nak menghasilkan pengurusan yang akademik yang kualiti yang baik daripada semester 6 ni kan, di IPG masa kita nak buat first degree ni. Oh, sangat baiklah. Ni buat master, buat PhD, sudah pasti kualiti pengurusan kita lebih baik. Baik, terima kasih Dr. Nursyah. Nanti share. Macam mana nak share tu Dr. Nursyah? Baik, nanti saya bagi dalam grup kot, dalam grup pendidik. Dalam grup pendidik, nanti mentor boleh panjangkan kepada anak-anak menti kan, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Alright. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada lagi nak tambah? Siapa-siapa? 1-2 minit lagi. Mungkin ada Dr. Fatimah ke, siapa lagi ada ni? Dr. Mustafa, Dr. Mustafa. Dr. Mustafa ada. Dr. Zalila kalau ada nak tambah untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak banyak nak share, cuma macam saya ingatkan semula, macam Dr. Shaw cakap tadi, memang kena banyakkan pembacaan. Kita tak boleh ambil jalan ringkas, nak mudah, baca sikit-sikit dan nak tulis. Pembacaan tu memang sangat penting. Kita nak apa pun memang kena membaca. Dan bukan hanya rujuk pada jurnal, sepatutnya kita kena ada pembacaan yang lebih luas, lalu buku. Jadi barulah kita punya kajian tu nanti berkualiti. Saya rasa tu saja, sebab memang penekanan terhadap pembacaan memang sangat penting. Ya, betul-betul. Okey Doktor, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Zazila. Membaca. Membaca. Keyword dia membaca. Dia tak ada shortcut. Cara nak baca, kalau guna Mendeley tadi yang kita dah belajar tadi tu, itu salah satu cara macam mana kita nak membaca yang lebih fokus. InsyaAllah siapa yang guna Mendeley, dia akan dapat tu. Dia akan dapat menikmati bagaimana pembacaan secara berfokus. Okey. Lain-lain ada lagi saya buka kalau ada. Sebab inilah peluang kan kita bersama dengan anak-anak kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dr. Sarinah, silakan. Okey Dr. Nazri, saya nak tambah sedikit lah ya. Baik, berikutan dengan membaca, memang pelajar-pelajar kita semuanya kena membaca dan membuat rujukan yang betul. Dan apa yang kita perlu beri perhatian ialah rujukan literatur yang terkini ya. Maknanya selalu kita istilahkan jangan guna rujukan yang terkuno. Maknanya kadang-kadang rujukan tu terlalu lama dan dia tidak relevan dengan apa yang nak dikaji oleh pengkaji pada masa kini. Jadi saya nak tekankan bahawa pelajar-pelajar membaca dan membuat rujukan di dalam dan luar negara yang terkini lah ya. Itu sangat penting sebab kadang-kadang kita lihat pelajar-pelajar dikata dia tak dapat nak cari bahan rujukan yang terkini, tetapi saya rasa sekiranya mereka membuat pembacaan dan rujukan yang meluas secara ilmiah, insya-Allah dia akan jumpa juga kajian yang relevan ataupun lebih kurang dengan kajian yang nak dikaji itu. Okey, itu saja Dr. Nazri. Okey, baik. Terima kasih Dr. Sarinah. So, okey.
So Ustaz ingat kita pun dah pukul 4.13 dah kan. Dr. Nursidah ada di talian di dalam Dr. TP. Ada. Okey, untuk last ni bolehkah saya jemput Dr. TP untuk memberi sepatah dua kata semangat, motivasi kepada kami pensyarah dan juga anak-anak pelajar kita kan. Yang pensyarah-pensyarah bagi semua tadi tu untuk pelajar-pelajar tu semua peringatan, nasihat dengan penuh kasih sayang semua tu. Kan nak pastikan kajian anak-anak sekalian dibuat dalam keadaan yang sangat baik. Sangat baik insya-Allah. Okey, jadi untuk itu saya persilakan Yang Berusaha Dr. Nursidah binti Abu Hussein, Timbalan Pengarah APG Kampus Perempuan Melayu Melaka untuk beri sepatah dua kata. Kemudian boleh tutup terus kot bengkel kita pada hari ini, dan nanti Ustaz akan share sekali lagi link untuk untuk pelajar-pelajar isi jadi sambil-sambil itu bolehlah isi untuk penilaian program kita pada hari ini. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Nursidah binti Abu Hussein untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Dr. Ya, alhamdulillah, terima kasih Dr. Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pensyarah yang dapat hadir petang ni dan anak-anak guru pelatih semester 6 yang saya kasihi. Okey, terlebih dulu saya ucapkan tahniah pada Dr. Nasri yang dapat melaksanakan bengkel perisian Mendeley dan asas akademik pada hari ini straightforward satu hari Terima kasih atas perkongsian semua pensyarah pada slot petang ni banyak sangat yang pensyarah-pensyarah dah kongsi ilmu yang bermanfaat daripada Dr. Syaril sendiri, Dr. Norsia, Dr. Soleha, Dr. Salina, Dr. Zalela. Ada saya tertinggal ke? Okey, dan lain-lain lah Alhamdulillah saya harap perkongsian tu dapat dimanfaatkan penuhnya oleh anak-anak. Okey, sebenarnya aktiviti yang berlangsung hari ini adalah permulaan pada pelbagai aktiviti lain yang akan berlangsung selama 2 minggu. Ianya adalah hasil perbincangan dalam G12 kami semalam yang dikongsikan oleh pengarah sendiri untuk membuat pengisian bermanfaat pada semua pelajar semester 6 sementara mereka menunggu untuk pergi praktikum. So jadi tak sampai sehari, inilah short notice Dr. Nasri dapat membuat perkongsian dari PPR yang sangat berguna pada petang ni. Okay, selain daripada itu, selepas ini ada juga aktiviti daripada JKA, KCP, UKUKU dan Jabatan TIR masing-masing selama 2 minggu sepanjang PKP ini. Okay, anak-anak, walaupun kita tak dapat bersemuka, tapi diharapkan agar anak-anak guru pelatih dapat memanfaatkan semua aktiviti yang telah dirangka secara dalam talian ini untuk anak-anak semua Jadi memang banyak pengisian, mohonlah ingatkan rakan-rakan yang mungkin tak dapat hadir untuk turut samalah dalam aktiviti yang kita rangka. Okay, untuk rumusan pada petang ni saya inginlah menyarankan supaya anak-anak semua fahami dan hadam apa yang telah disarankan, dikongsi, dicadangkan dan ditegur oleh semua pensyarah berkenaan cara penulisan akademik supaya anda dapat menulis dengan betul. Yang penting sekali apa dia? Banyakkan membaca saya lupa tadi ada Tuan Haji Zul pun ada buat perkongsian dengan Tuan Haji Amiruddin. Okey, IPG juga telah menyediakan buku panduan penulisan akademik untuk semua anak-anak guru pelatih rujuk jadi mohon rujuk supaya anak-anak tak hilang arah. Selain itu, elakkan plagiarism kerana tindakan boleh diambil sekiranya anda tertangkap sebab ia menunjukkan bahawa anda tidak mempunyai integriti. Ia juga adalah untuk memastikan kajian yang dihasilkan oleh pengkaji sendiri. Akhir sekali saya mendoakan agar semua untuk semua anak-anak semoga dipermudahkan semua urusan anak-anak dalam melengkapkan penulisan akademik masing-masing dan dapat menghasilkan kajian yang berkualiti dan menyampaikan fakta secara sistematik. InsyaAllah. Akhir kata, tahniah sekali lagi kepada JPPI hari ini, Ketua Jabatannya Dr. Nasri dan semua pensyarah yang dapat hadir dan memberi cadangan dan sokongan. InsyaAllah apa yang kita laksanakan ini insyaAllah dipermudahkan oleh Allah
Semoga anak-anak kita cemerlang insya-Allah. Okay, itu saja Dr. Nasri. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Nashidah atas taujihat pengukuhan yang telah diberi sebentar tadi. Mudah-mudahan kita rakan-rakan pensyarah dan juga anak-anak pelajar sekalian dapat mengambilnya sebagai satu turning point untuk kita melaksanakan tugas kita dan melaksanakan kajian kita dengan lebih baik semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Saya minta maaf banyak-banyak daripada pagi tadi, petang kan, jika ada tersalah silap. Bukan jika ada, pasti ada salah dan silap. Sepanjang saya menyampaikan ilmu berkaitan dengan Mendeley dan juga petang ni berkaitan terpusat akademik ni. Jadi Ustaz minta ampun, minta maaf banyak-banyak daripada anak pelajar dan juga kepada tuan-tuan dan puan rakan pensyarah. InsyaAllah nanti kita akan ada lagi siri-siri lain. Nanti kita akan invite lagi lah untuk sesi taklimat ataupun perkongsian-perkongsian yang berkaitan dengan penyelidikan. Mungkin kita akan buat tentang inovasi dan sebagainya, insyaAllah. Nanti kita akan invite pelajar-pelajar supaya turut serta bersama dengan kita, insyaAllah. Baik, cukup sekadar tu dulu. Sekali lagi Ustaz ni, untuk anak-anak pelajar, tolong isi borang penilaian tersebut InsyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah itu semua daripada diri saya sendiri. Saya mewakili Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi JPPI APJ Kampus Melaka. Mohon banyak kemaafan. Terima kasih di atas perhatian. Kita tutup program kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Dr. Syarif minta ambil gambar. Boleh? Salam. Okey, Dr. Syarif, buka video boleh ke? Kita tengok video sekejap, kita screenshot. Okay, ambil gambar. Okey, ambil gambar. Ambil gambar, buka video kejap. Okey. Okey. Siapa-siapa yang ada tolong buka video jap, kita ambil gambar jap. Anak-anak pelajar. Maaf, saya tak dapat buka video sebab dahi saya bertampak aku fever. Okey. Tak ada masalah. Yang mana boleh. Hari ni Dr. Nursyida pakai cantik-cantik hari ni kan. Pakai mask dekat dahi Nursyida. Okey, boleh anak-anak pelajar kita on video kejap boleh? Kejap Ustaz tahu. Masalahnya aku fever ada dekat dahi ni, sakit kepala. Kita Sihat. sekejap aja anak-anak. Yang ada tu. Kau tak dapat semua pun. Okey. Jelah kat rumah kan. Okey anak-anak sekarang, sikit lagi. Bagi nampak ramai sikit, kita screenshot. Kenang-kenangan. Okey, mana lagi? Yang lain? Okey, bagus. Thank you support anak-anak. Okey. Sporting. Okey, mana lagi ni? Sikit lagi. Mengalahkan. Ada yang bertelekung. Dah siap bertelekung. Okey, kita snapshot sikit. Okey, kejap saya screenshot. Sekejap, sikit lagi. Okey. Alright. Okey, terima kasih banyak. Kita berhenti sini lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Dan pensyarah-pensyarah. Terima kasih Ustaz. Alright. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okey, jangan lupa isi tu borang penilaian.